Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang masih belum subscribe, saya mohon anda untuk subscribe. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya dah sampaikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi sejak pada semalam banyak naik di wall Facebook saya. Okey. Jadi hari ini ada orang tanya saya berkenaan dengan MySalam. MySalam satu banyak sahabat-sahabat yang di luar sana dalam Facebook ni yang mendapat mesej daripada nombor 62666 kalau tak salah saya. MySalam, anda layak untuk tuntutan tahun 2021. Sila klik pada lock, sila klik pada pautan di bawah untuk lock anda lah. Lebih kurang macam tepi ni lah. Saya tak apa ingat dia tag saya. Okey. Yang pertama, apa itu MySalam? MySalam ni salah satu bentuk macam allowance, macam bantuan bagi mereka yang layak. Dia macam satu skim insurans. Jadi tuntutan dia adalah berkenaan dengan apabila kita ada menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh MySalam. Contohnya macam kita kena COVID-19. Jadi kita di kuarantin, di kuarantin sama ada di rumah ataupun di pusat pusat kuarantin dan sebagainya lah. Jadi kita di kuarantin. Jadi kita boleh memohon allowance daripada kuarantin daripada MySalam sebanyak RM50 selama 14 hari. Termasuk juga macam penyakit-penyakit kritikal lain. Ada kriteria dia, nanti saya akan jelaskan lah. Cumanya berkenaan mesej ni, yang pertama, apa yang saya boleh bagi maklum balas setakat ni, saya tak dapat mesej lagi, tapi mengikut daripada saya makan yang telah dilakukan, yang pertama dia adalah scam. Jadi apa yang anda perlu buat, jangan tekan pada link pautan tersebut. Sebab kalau kita tengok dia punya link tu ataupun bahasa spesifik dia, URL tu, itu adalah satu URL third party, pihak lain. Maksudnya kalau kita tekan tu, dia akan keluar benda yang lain. Macam yang saya nampak semalam ada kongsi, bila dia tekan tu jom menanyi wang tunai sekian sebanyak ni, dia adalah scammer. Bukan potential scammer, dia memang scammer. Apa yang dia cuba buat, mungkin dia cuba collect data kita, dia akan buat macam, saya tak pasti sebab saya tak boleh tekan lagi pada link tu, saya tak dapat pautan ni kan. Jadi benda ni yang pertama, jangan tekan, dia tak betul. Nombor 2, MySalam itu wujud, ya. Tuntutan MySalam itu wujud, ya. Yang kedua, adakah anda layak, adakah kita layak untuk tuntutan MySalam? Mudah sahaja. Anda ada sebarang kebelakangan ni dalam masa yang dekat. Adakah anda pernah ditahan di ward disebabkan sakit tertentu, ataupun disebabkan tahanan sebab kuarantin COVID-19 dan sebagainya? Jadi jika kita bukan daripada golongan yang pernah duduk di ward atas sebab-sebab yang demikian, sebenarnya kita tidak layak pun untuk membuat tuntutan pula, untuk membuat tuntutan, sebab kita tidak menepati kriteria dia. Ada lebih kurang 40 jenis penyakit dan sebagainya. Jadi jika kita adalah salah seorang daripada yang tu, macam ada sakit yang jantung, kecil manis yang serius, warded, ditahan ward sebagainya, itu mereka boleh menuntut allowance daripada MySalam. Itu pun terhad kepada 14 hari dan sebanyak RM50 sehari. Jadi kalau kata kita tidak ada sebarang masalah kesihatan, macam mana kita boleh diberikan peluang untuk menuntut, sedangkan benda tu adalah untuk orang yang mempunyai masalah-masalah tertentu? Itu yang kedua. Yang ketiga, MySalam ni pula adalah untuk individu yang berumur 18 hingga 65 tahun, bagi yang berkeluarga ataupun yang bujang di antara 40 hingga 65 tahun, yang mana pendapatan mereka adalah RM24,000 setahun. Jadi mereka ni adalah daripada golongan B40. Dan kalau ikut daripada MySalam punya soalan lazim, data bagi penerima yang layak untuk membuat tuntutan MySalam, jika mereka mempunyai masalah kesihatan seperti yang dinyatakan tadi, data mereka akan disemak silang melalui data daripada lembaga hasil untuk penerima bantuan prihatin rakyat dan juga bantuan prihatin nasional. Jadi jika sahabat-sahabat yang mendengar video ni, anda bukan daripada golongan B40, anda adalah golongan contohnya M40
dan juga anda tidak mengalami masalah kesihatan dan sebagainya, tidak pernah ditahan di ward. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu daripada beberapa poin yang dia boleh trigger kita sebenarnya, macam kenapa aku dapat. Sedangkan jika kita study pasal benda ni, kita tengok betul-betul kita tidak layak pun. Bukan kita tak layak bantuan tu, tapi kita tak menepati kriteria, kita tidak ada masalah kesihatan. Okey. Jadi apa yang saya boleh katakan, yang pertama, berhenti kongsikan benda ni sebab dia adalah scammer. Dan jika anda adalah orang yang mempunyai masalah kesihatan seperti yang saya nyatakan tadi, COVID-19 dan juga masalah-masalah kesihatan lain, pernah ditahan di ward dan sebagainya, guna laman sesawang, laman web yang betul. Anda boleh Google MySalam, masuk di situ dan boleh buat tuntutan di situ. Dia memerlukan beberapa dokumen seperti surat kita border dan sebagainya lah, ada dijelaskan semua di dalam itu. Saya hari ini lebih kepada nak menjelaskan tentang mesej yang anda terima, SMS. Saya belum lagi pergi kepada details untuk MySalam tu. Jadi kali ketiga saya beritahu mesej tu adalah tidak betul. Jadi kalau kata nak tengok sangat pun, jangan klik pada pautan tu. Anda boleh masuk pada Google dan type sendiri MySalam, dia akan keluar pautan dan anda boleh tengok. Nanti saya akan paparkan tu. Daripada situ anda macam mana, daripada situ untuk kita nak tahu berkenaan dengan MySalam, bukan melalui link yang kita dapat tu. Sebab sekarang kebanyakan kalau kata macam daripada kerajaan sendiri, macam mesej kebanyakan daripada KWSP terus, ataupun daripada kita punya MKN dan sebagainya, dia tak ada macam nombor-nombor 5 nombor dan sebagainya. Lagipun macam saya kata tadi, URL itu, link itu memang sangat tak betul. Okey. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak jelaskan pada petang ini. Berhati-hati dengan mesej yang anda terima, dan juga lagi satu mesej yang berkenaan dengan cukai tertunggak dan sebagainya. Pihak imigrasi takkan hantar mesej yang sedemikian. Apa-apa hal mereka akan hantar surat, ada urusan Seri Paduka Baginda dan sebagainya. Dapat surat tu baru kita akan berhubung dengan pihak-pihak yang berwajib dan sebagainya. Tidak ada dalam bentuk perbualan telefon yang menyatakan perlu buat sekarang, ataupun SMS yang memerlukan tindakan yang segera. Itu semua jenis scammer. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kerana datang menonton. Jangan klik, kalau nak tahu sangat pergi Google search, jangan duk klik pada pautan tu. Ingat, apa-apa saja yang anda dapat, income tax ke apa, jangan pergi kepada pautan yang betul, tengok pada laman web yang betul. Itu saja. Jika ada sebarang pertanyaan atau komen, boleh tanya saya di ruangan Facebook saya, Firdaus Ahmad, ataupun di YouTube saya, Firdaus Ahmad juga. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.